Okey. Alhamdulillah. Okay. Sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, kita berkati lagi majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi selain daripada kita on video masing-masing, okey, waktu kita nak bermula nanti bila kita talk show ni bermula, mohon semua untuk mute dan tiada ada apa-apa chatting di ruangan chat box, okey, supaya kita memberi fokus kepada apa yang kita bincangkan, apa yang kita huraikan pada malam ini, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Okey, selamat datang, selamat malam, selamat petang saya ucapkan kepada semua. Okey, kepada Mr. Sam, kepada CEO MSDA Sdn Bhd, okey, Master Shiro sendiri dan semua para hadirin yang hadir pada talk show Tuan TJ Hussein pada malam ini. So, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam poster yang kita ada bagi, kita promote tu, dalam poster tu ada 3, 4, 5 orang gambar, 5 gambar di dalam tu kan. Okay, of course ada Tuan TJ kita, okay, ada Master Shiro sebagai penampilan istimewa pada malam ini, dan ada saya, Dr. Ayu, Dr. Nora dan Dr. Amy. Apa signifikan ada kami 3 orang dalam tu? Okay, kami bertiga akan jadi co-moderator insya-Allah pada malam ini. Okay, berganding bahu dengan Tuan TJ, kita menjadi co-moderator untuk satu majlis talk show ini untuk berjalan dengan santai, okay, dengan santai tapi sampai. Okey, itu ayat biasa yang kita nak tahu, santai tapi sampai. Ilmu-ilmu yang akan dikongsi oleh Tuan TJ dan Master Shiro sendiri insya-Allah sampai ke dalam diri masing-masing. Okey, sebab tu seperti yang Tuan TJ cakap, kalau ada kertas, pen, okey, dimohon untuk benda tu berada di tepi tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mula talk show kita pada malam ini. Okey, sebelum saya serahkan floor kepada Tuan TJ Hussein, I would like to give some quick introduction. Okey, pasal Tuan TJ kita, Tuan TJ Hussein. Okey, nama sebenar beliau adalah Talha Hussein. Dilahirkan pada tahun tu tak perlu cakap, kita tengok macam muda lagi kot, 30-an lagi saya rasa ni Tuan TJ ni. Okey, dilahirkan di Singapura. Okey, dan merupakan founder kepada Nine Networks, Elite Trust Academy, Rich Kid Studio dan TJ Talk Show yang sedang kita berada sekarang ni lah. Okay, beliau juga berpengalaman dalam bidang McDonald Consultant, okay, dalam food industries dan juga merupakan advisor untuk sains dan Cameron University of Cambodia. Okay, satu misi beliau dalam buku 60 Minutes of Master Shiro tu, okay, semua yang berada di sini pada petang ini, okay, wajib membeli buku 16 Minutes of Master Shiro. So saya dapat satu misi yang saya rasa menarik untuk saya highlightkan pada malam ini, iaitu we are in the business academy for people who like to help people. Okay, so which is saya rasa benda tu amat signifikan dengan kita, okay, di dalam akademi ni. We like to help people with this academy. Okay, so dan e-book pertama, apa yang saya cakap tadi, e-book pertama Tuan TJ Hussein di dalam akademi adalah 16 Minutes with Master Shiro, Visionary Leadership. So I think that one dia ada related Tuan TJ Hussein dengan kita punya talk show pada malam ni. Yes, ada. Ada. Okay, so so without further ado, saya nak serahkan floor kepada Tuan TJ sekarang. Okay, dipersilakan Tuan TJ Hussein. InsyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya minta izin dengan Master Shiro untuk jalankan program ini dan juga mentor-mentor saya dan sahabat-sahabat saya dan juga pada Tuan Sam, okay, supaya saya dapat memberi ilmu yang terbaik. Saya sebenarnya dah lakarkan ilmu yang saya nak sampaikan ni sebulan yang lalu apabila saya menulis buku My First 60 Minutes with Master Shiro. Ideologi dan juga ilham tu banyak sekali. Saya sebenarnya excited. Okay, so I love you MSJ family. Thumbs up. Okay, saya selalu berdoa. Ya Allah, datangilah orang-orang yang memberi manfaat pada saya.
Dan jadikanlah saya seorang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Saya berdoa. Itulah doa yang saya simpan selalu. Saya pegang selalu. Allahu Akbar. Saya ketemu anda semua. Saya ketemu Master Shiro Global Academy. Saya jumpai insan-insan yang berkualiti, insan-insan yang berjiwa untuk menolong, membantu ramai orang di luar sana. Jadi saya memang ada buat buku The Choice Program, training program saya daripada tahun 2010. Saya buat training program The Choice Program. Kita ni diibaratkan kita hidup banyak liku-liku. So I share my slide sebentar lagi. Perjalanan hidup kita ni ibarat kita ni dalam perjalanan satu poin ke satu poin. Tak kira lah perjalanan family, perjalanan untuk usahawan, perjalanan apa dalam hidup kita. It's a real story. Dan saya rasa everyone has a real story. A story that we can share. A story that can inspire others. A story that can touch people. Because crossroad ni sebenarnya adalah jalan di persimpangan jalan. Di mana you kena buat keputusan. Saya mengalami satu situasi yang getir sekali dalam hidup saya. Saya sentiasa meracuni diri saya dengan kata-kata yang negatif. Di sekeliling saya negatif. Apabila saya kejatuhan dalam dunia perniagaan saya. Apabila you ada wang, semua mari. Apabila you tak ada wang, semua lari. So apabila saya dalam situasi crossroad tu, nak memilih jalan kanan ke, nak memilih jalan kiri ke, susah payah. Lagi-lagi kalau you start with zero. So, saya akan share. Saya boleh share screen ya? Okay, yes, you can. Okay, saya akan share screen dan saya akan keluarkan slide saya ni. Mudah-mudahan slide ini boleh membantu. Okay, inilah saya turunkan maklumat dan juga setiap slide ini dia ada cerita. Setiap slide ini dia ada cerita. Jadi saya harus 100% responsibility. Bermakna perjalanan hidup saya ni apabila saya ada crossroad, saya nak mencipta cerita. Saya nak mencipta cerita yang baik supaya anak-anak generasi saya akan bangga dengan cerita saya. Tadi kalau Dr. Limos cakap umur saya berapa, saya tak malu. Saya cakap umur saya dah 60 dah. Dah 60 sen dah. Tapi apabila saya lihat, saya diketemukan dengan Master Shiro Global Academy, saya rasa doa saya tercapai. Datangilah orang-orang yang memberi manfaat kepada saya dan mudah-mudahan saya boleh memberi manfaat kepada orang lain. So, satu ketika saya diketuk, pintu saya diketuk. So, yang ketuk, saya berterima kasih dengan Tuan Didiati. Kalau Tuan Didiati ada di sini, saya doakan dia sentiasa dirahmati Allah. Dialah yang ketuk pintu. Dan juga orang yang kedua adalah Tuan Farah. Kalau kenal Tuan Farah, dialah orang yang kedua ketuk pintu. Nak menunjukkan sesuatu opportunity kepada saya. So, saya dijemput. Dan di sini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Amran, Coach Amran. Di situlah pertemuan kali pertama saya dalam satu sidang talk show juga. Dan saya diberi topik. Dan di situ saya terdengar nama Shiro, Master Shiro. So apabila pintu saya diketuk dan suruh saya bergabung dengan Master Shiro, pasti saya perlukan kunci yang bagus untuk saya buka minda saya, mindset saya. Siapa sebenarnya orang ni dan apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan. So I have to really look at this great opportunity. So mindset saya kena betul. So waktu tu saya lihat dia mengambil saya lebih kurang dalam 4 minggu sebelum saya buat keputusan. Okay. Saya bukan nak
tinjau apa yang dibuat oleh Akademi Master Shiro Global Academy, saya sebenarnya melihat satu kebaikan dan kebajikan. Jadi di situlah saya menulis. Saya bukan hanya menulis, saya berfikir. Apabila saya ada crossroad ni, apabila saya dijemput untuk masuk MSGA ni, di situ kalau lihat di belakang saya punya post ni, why I choose MSGA, saya lihat family MSGA ni dia ada principle, dia ada prinsip. Dan saya suka kepada prinsip. Prinsip yang saya betul-betul tertarik hati adalah prinsip jihad ilmu, jihad ekonomi dan juga jihad pendidikan. Itu terkena dengan jiwa saya. So saya lihat. So kawan-kawan yang mungkin baru join MSGA, mungkin dah lama dengan MSGA dan mungkin hari baru 2-3 hari dengan MSGA. Inilah cara saya buat keputusan. Apabila saya nak buat keputusan, mungkin anda boleh tiru, mungkin anda boleh ambil ini sebagai satu pengajaran. Master Shiro, dia dah nampak dah. Untuk dia menjayakan akademi ini pada tahun 2019, kalau saya tak silap, dengan cabarannya, dia sebenarnya dah lay strong foundation. Itu tips yang saya tengok. Saya tengok Master Shiro ni orang ni kuat. Jiwa dia kuat. Dia dah lay dia punya foundation. Very strong foundation. Dengan keadaan ujian yang dia terima. Jadi saya lihat, kalau saya pilih MSG ini, should I lay a very strong foundation? Supaya kita ni boleh sokong konsep yang mulia ni. So I have to set a very strong foundation. Okay, I saw dia punya perjalanan. I know dia punya perjalanan is not easy. It's tough. Kedua ni, saya lihat dia punya belief system. A successful person, orang yang berjaya, dia ada satu belief system yang tak boleh goyang. Dia tak akan ubah prinsip. Dia punya belief system is very strong, saya tengok. Saya beri contoh dengan apabila saya dengar cerita Master Shiro. Waktu dia nak membangunkan MSGA ni, dia cakap, dia share pengalaman, tak ada laptop pun, tak ada e-book pun. Tapi oleh kerana dia punya belief system sampailah hari ini, Masya Allah, Allah tu maha pemberi. Hari ini apa yang terjadi? Congratulations MSGA 16 negara awak dah tawan. So it's so beautiful. At the same time, setiap kali tindakan yang saya lihat, saya tengok, walaupun saya baru 3 bulan, sentiasa aktif dengan action, dengan tindakan. Dia bukan hanya, that's why I like when Master Shiro write a slogan, walk the talk. It's beautiful. He really mean it. He walked the talk. Not easy, my friend, to handle lebih kurang dengan alumni yang lebih kurang 2,000-3,000 orang dengan 16 negara. Bayangkan dia punya mindset, dia punya mental must be very, very strong. So I think I have to prepare the same mindset too. Sebab saya nak bersama dengan Master Shiro, my mindset must be strong. Okay, walaupun I baru, I tengok dia punya perjalanan is very, very good. Of course, ada physical challenge. Kita pun dapat tahu Master Shiro mempunyai physical challenge. Dan mungkin ada yang kawan-kawan saya yang di dalam MSG ini, saya baca buku mereka seperti Dr. Nora, seperti Dr. Ayu, buku-buku sahabat-sahabat lain-lain saya baca. Mereka pun ada challenge masing-masing. They have great challenge in front of them, but they are able to manage and control because they have great mindset. Mindset tu orang dah prepare. I'm ready. If ever challenge yang ada kat depan ni, I'm ready to handle this. And then of course, prepare to change emotional. Kadang-kadang kita dalam perjalanan, okay, setiap liku-liku jalan, kadang-kadang kita nak kena berhenti kereta kita sekejap. Kita nak check whether kita sesat ke tidak. Tapi yang betul-betul control emotional itu penting. Because dalam dunia perniagaan, you must manage your emotional. Last but not least yang saya lihat, the courage.
Master Shiro pada saya, benda yang orang tak pernah buat, dia buat dulu. Dia buka pintu jalan untuk anda pergi teroka 16 negara dan pergi global. Dia buka pintu dulu supaya dia tunjukkan contoh, mari jom kawan-kawan ikut. Saya dah buka pintu ni. Saya dah kasih platform ni. Kita dalam proses pembangunan supaya mudah untuk yang lain mengikutinya. So, saya lihat Master Shiro ni, he's a visionary leader. He's not by sight. Maksud saya by sight ni, orang selalu kalau dia nak buat sesuatu, dia nak, you dapat duit tak? Apa yang aku dapat? Tak. Okay, kalau aku buat ni, apa aku dapat? Kalau aku buat ni, apa aku dapat? Bermakna is tangible. Dia mesti nak nampak sesuatu atau hadiah ke apa. Tapi Master Shiro is not. He's a man of faith. Dia akan buat hari ini daripada kosong sampailah hari ini tercetusnya. And congratulations, Master Shiro dah pergi 16 negara dan hari ini tertubuhnya MSG Singapore dan insyaAllah dengan kerja kuat, sokongan anda semua, we will make it happen. Dan saya sebenarnya enjoy proses ni sebab apa? Kenapa saya enjoy proses ni? Sebab doa saya dah tercapai dah. Dan I'm willing to give more. So, I'm willing to give more. Apapun ilmu ni semua ilmu Allah. Okay. I'm willing to share apa yang saya ada, apa yang saya ingin kongsi. Sebab perkongsian di Master Shiro Global ini, kalau kita lihat konsep jihad ilmu, jihad pendidikan dan jihad ekonomi, ramai orang yang ingin membantu. Lagi-lagi membina satu community yang terbaik. So, I enjoy this process. So, apabila saya lihat gabungan internet and interest come to the picture, my friend, kawan-kawan, sahabat, tuan-tuan dan perempuan, saya sebenarnya melihat dari sudut dua aspek. Satu kemanusiaan, satu teknologi. Saya daripada sudut kemanusiaan, Masya Allah, saya cakap Master Shiro Global ini ramai orang profesional di dalamnya. Yang ada doktor, yang ada jurusan PhD, orang yang berilmu lah maksudnya. Paling senang kalau kita cakap. Lagi apabila saya lihat sistem Telegram tu dari sudut teknologi, oh my God, saya cakap kalau saya nak buat e-commerce di Singapura, website seperti yang anda ada sekarang, lebih kurang kosnya nak panggil maintenance semua, lebih kurang 5-6 ribu sing, kalau kali 3, 12,000 RM. Itu baru website je, belum ada gambar pun. Tapi kalau tengok daripada sudut teknikal, dan saya dapati bahawa Tuan Sam melabur lebih kurang mungkin jutaan dolar, mungkin nanti Tuan Sam boleh terangkan. So saya lihat kita ni bertuah, betul sungguh bertuah. Di satu platform yang punya lautan manusia yang punya ilmu, ilmu apa je lah yang you nak, carilah kawan-kawan yang dalam MSGA family ni. Dia boleh bantu. Dan sebab dia ingin datang sini bukan matlamat nak buat e-book saja. Mereka mempunyai ekspertis yang terbaik sekali. Dan apabila saya tengok teknologi bergabung dengan tujuan jihad ilmu, jihad ekonomi dan jihad pendidikan dengan teknologi sistem yang is so marvelous. Saya lihat, oh wow, my God, this is ya Allah. Saya enjoy, saya makin seronok, saya makin excited dan saya cuba buat sesuatu yang saya boleh menyumbang. Tak kira lah di mana anda di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Cambodia ke, saya ingin menyumbang walaupun tak seberapa, tapi biarlah saya ni is part of the MSGA family untuk menyumbang sesuatu untuk masyarakat kita. So what I realize, selain daripada internet, sistem yang dibina oleh MSG dengan kedudukan dan wawasan ke global, ke arah global, saya lihat di sini kita semua sebenarnya pelanggan. Untuk sebagai satu pelanggan kita bayar certain package, kita jadi pelanggan. Anda tahu tak apa yang dibimbing oleh Master Shiro Academy? Dia nak menjadikan anda satu independent business owner yang mempunyai
banyak perspektif, banyak cara. Sebab tu Mr. Sam pernah cakap, if you understand our business is like Lego, building blocks. Kalau you nak bina building ni, you bina lah. Kalau you nak corakkan cara begini, you coraklah cara begini. So saya lihat is a consumer, is a capitalize, is a new opportunity where ramai usahawan akan dibentuk di sini sebab kita ada kepakaran dia. Dan saya baca, apabila saya membaca train the trainer advisor, the first kalau kita klik pergi trainer tu dekat Telegram, saya ternampak perkataan high income skill, economy skill. Pada saya memang tepat pada waktunya. Hari ini kita tak depend on labor economy. Kalau kita renung balik masa waktu SARS, kalau mungkin anda masih ingat waktu SARS tahun 2002, sebenarnya SARS mengajar kita untuk upgrade. Setelah 10 tahun selepas SARS melanda tahun 2002, seluruh Asia banyak kita punya orang terjejas, baik airline industri, banyak orang kena buang kerja. Di situ kita kena belajar, kita kena upgrade diri kita supaya, yeah, true enough, after 10 years COVID, and di sini 2 tahun preparation masa Zero Global Academy untuk siapkan skill untuk high income skill. So nanti saya akan kongsi sebentar lagi apa yang dimasukkan high income skill. Dan hari ini saya dapati is an education, is a new market. Saya lihat Masih Zero Global membuka satu market pasaran yang begitu besar. Global market is a new market, is an educational profitable business di mana di sini hari-hari saya lihat aktiviti banyak aktiviti yang dikelolakan oleh trainer-trainer, lebih kurang 300 lebih trainer. Just teaching how to upgrade dorang punya skill. Dan pada saya, dia punya produk, apa yang dikeluarkan oleh Masih Zero Global Academy ini is about product and services and is in demand. And I'm proud to say that the Malaysian can penetrate global market with technology. Saya orang Singapore, saya lihat it's not easy ya. Bermula dengan zero, now you, walaupun there's a lot of resources yang you tempuh, challenges yang you tempuh, but you still continue and growing and growing. And I'm really proud of MSGA. So di sini, ini orang dia. Inilah mentor saya. Yang saya harus belajar dengan Master Zero. Saya memang suka, sebab apa? Dalam penghidupan saya biasa dengar Jack Ma cakap, okay, kalau dalam hidup ni kita must make a lot of mistake. Okay, nobody's perfect. Tapi if you want to learn any new things, kalau you nak belajar sesuatu yang baru, you kena cari siapakah orang yang menerajui. Jadi 60 Minutes with Master Zero, ini cerita yang lama yang sebelum saya karang buku. Saya nak mengikuti satu pemimpin yang betul-betul ada wawasan. Okay. Saya tak nak buang masa. Saya ada 2 perniagaan lain. Tapi saya seronok sebab macam cerita pertama saya dalam 60 Minutes with Master Zero. Saya sebenarnya nak tulis buku, dah lama nak tulis buku. Tapi saya cerita dulu, saya jumpa satu telaga. Saya tengah haus. Saya perlukan ilmu. Dan hari ini saya jumpa Master Zero. Ataupun yang lebih terkenal, orang kenal Hasrul Taufik Roslan. Tuan Hasrul Taufik Roslan. Apabila saya dengar apa yang dia cerita perjuangan dia waktu dia dalam keadaan a lot of challenge, I say, oh my God, saya ya Allah, inilah orangnya yang saya mau belajar dengan dia. Sebab dia ada sesuatu yang boleh berkongsi dengan saya. Sebab tu saya cakap, saya buat talk show ni 4 minggu bukan apa. Saya nak semua orang appreciate perjuangan Master Zero. Saya nak orang appreciate Master Zero punya perjuangan. Okay, dalam itu saya bukukan kalau you attend saya bertraining 4 minggu ni, you akan faham apa yang saya tulis. Gambar-gambar perjuangan dia dari awal. You must appreciate apa yang dia buat. Dan di sini saya ada sikit soalan yang saya nak tanya dengan Master Zero.
Dan insyaAllah saya harap apabila Master Shiro menyampaikan sesuatu kepada kita sebentar lagi, saya mungkin ingin memberi peluang pada Master Shiro untuk kongsi sedikit malam ini, mungkin dalam 15 minit, 20 minit soalan saya. Dia pernah mengatakan, saya pun pernah tengok video dia, it's about the definition of trust kepada syarikat, percaya kepada produk. Then I know he's trying to send a good message, trust, yakin. Dan dia cakap dia buat ni bukan kerana dia buat kerana ni untuk anda. So hari ini saya dapat berpeluang untuk tanyakan dia satu soalan key question. So apabila Master Shiro dalam persimpangan jalan, okay, and I believe he's choosing the best life for him. Saya nak tahu, okay, liku-liku perjalanan dia. So saya harap dalam 15 minit ke 10 minit apabila Master Shiro berkongsi pada saya, itulah amat penting. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan siapkan pen dan paper. Every single word, kalau you nak rakam, ambil lah. Inilah peluangnya. Sebab apa? My key question to him is, Master Shiro pernah di crossroad, di persimpangan jalan di mana dia kena buat keputusan. Dan di sini sebenarnya soalan saya bukan hanya kepada Master Shiro. Kata orang, one stone hit two birds. Saya pun nak tanya anda yang hadir pada malam ini. Anda mungkin temu di persimpangan jalan, tiba-tiba anda di-introduce, jomlah, mari tulis e-book. So you kena buat the right choice. Whether saya harus ikut, adakah saya ikut kerana saya ikut-ikut orang, ataupun saya ikut, saya suka tulis buku. You ada you punya reason. So apa yang saya nak tanyakan pada Master Shiro, okay, apabila dia di persimpangan jalan tu, dia tengah memilih, Allah Ta'ala mengilhamkan dia memilih jalan yang tak ramai orang jalan. Okay, di surut yang dia pilih tak ramai orang e-book, tak ramai orang jalan, tapi dia yang membuka jalan ni supaya kita mengikuti. Dan dia dah tebas banyak challenges in front and dia make things easy for all of us. Okay, Alhamdulillah saya belum sempat nak update. Saya just update dia ada 16 negara, 2 more countries. Cambodia is one of them. And then the latest is Cambodia. And saya cuba recommend kepada kawan-kawan yang ada dalam network saya di luar negara. InsyaAllah saya akan cuba. So the choice, the decision yang Master Shiro buat ni sebenarnya lay very strong foundation untuk ini company. Dari dulu biasa-biasa sekarang menjadi MSJ Sendirian Berhad. Dan di sini soalan saya, bila you pilih this road, dan kenapa saya pilih jalan ini, itu buku yang mungkin you akan tulis dan you ingin berkongsi kepada kami. Okay. Apa yang saya nak anda faham, kenapa saya suruh anda dengar, teliti dan tulis, sebenarnya listening skill. Saya memang suka kalau Master Shiro bercakap tu saya akan ambil pen and paper, saya akan tulis. Sebab itulah kata-kata hikmah dari seorang pemimpin yang akan berjuang seterusnya. So, apa yang kita belajar pada malam ini, selain dari dapat choice, buat keputusan, sebenarnya listening skill. Dengarlah pada guru yang sedang mengajar dan ambillah dia punya nota-nota supaya dia membekalkan kita ilmu, insya-Allah, dunia dan akhirat. Di sini saya ingin mendengar sekali dia punya. I know Mr. Shiro is a person, a leader who don't only speak masuk kiri keluar kanan, bukan. He really speak through the heart and he really speak through the soul. Jiwa, dia ada roh yang touches a lot of people life. So my friend, okay, dia ada insting, dia punya belief and dream. And saya harap anda semua akan dengar apa yang Master Shiro ingin sampaikan. So saya stop share slide ni sebentar supaya nanti bentar lagi saya continue dari sini. Saya
ingin belajar dengan Master Shiro. Alhamdulillah 27 orang malam ini thumbs up kehadiran anda, waktu anda, masa anda. Memang saya rasa saya bersyukur. Saya ingin belajar walaupun 10-15 minit saya nak dengar daripada Master Shiro sendiri. Tapi saya minta tolong moderator pin up Master Shiro so saya boleh nampak yang sebenarnya dia dengan muka saya ni kat depan. Saya tak nak muka lain, saya nak muka Master Shiro saja di depan. Ibarat dia tengah berbual dengan kita seorang perseorangan. Okey, terima kasih. Boleh saya jemput Master Shiro. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang terutama kepada my brother di Singapura iaitu Tuan TJ Hussein pada malam ni. Yang tadi beberapa orang mesej saya, Masih Shiro jangan sebab dengan Tuan TJ cakap. So saya pun okey. Saya kena kontrol kan. Saya kena kontrol. Okey. Saya belum makan ubat lagi malam ni je. Sekarang ni kalau saya makan ubat saya jadi mengantuk, lalok je lain macam. So saya tak makan ubat lagi. Okey. Alright. So terima kasih pada moderator kita malam ni Dr. Ayu Elmos. Terima kasih siapa yang nampak lagi Coach Am awal dah masuk tadi. Terima kasih. Okey, my brother juga yang datang ke hospital pukul 10 malam iaitu Mr. Sam, my brother. Kita dalam family MZN tuan-puan, kita tidak mengira agama kita, bangsa kita apa pun. Sebab apa waktu saya jatuh sakit tuan-puan, awal mula saya malam ni adalah sewaktu saya jatuh sakit, saya hilang kawan. Kawan yang dulu sanjung saya, orang cakap kau bagus, waktu dia semua hilang. Habis. Tapi pada waktu tu Mr. Sam datang jumpa saya di hospital. Pukul 10.30 malam dia bisa Sam 10:30 lah. Hospital tu macam berhantu, tak ada orang kan. So malam tu kita cerita pasal hantu je dekat hospital tu. 10.30 malam saya keseorangan. Tidak ada kawan-kawan hilang, apa semua habis. Waktu kita sesuatu, orang semua dekat dengan kita. Waktu kita ada kuasa untuk tanda tangan bagi pangkat kepada orang, semua kita yang baiklah. After kita sakit tuan-puan, kita hilang semua. Mungkin YB Cukai kita malam ni, Puan Latifah pun tahu Puan Latifah, kita bersara kan. Kita hilang separuh sikit lah hidup kita yang dulu orang rasa gitu ni kan. So benda tu kita akan rasa tuan-puan. Cuma saya merasainya dalam keadaan Allah Ta'ala uji saya dalam keadaan saya menerima satu ujian. Saya tidak sakit tapi kurang sihat sikit. Saya tak nak sebut sakit lagi sekarang. Saya tidak sakit tetapi saya kurang sihat sikit. Bila kita cakap sakit banyak kali nanti tak baik-baik. Okay? So terima kasih tahniah pada Tuan TJ Hussein pada malam ni. Kerana asbab Kak D, Puan D di hati, saya dapat jumpa Tuan TJ. Kalau tanpa beliau saya tak kenal Tuan TJ Hussein pada malam ni. Tak lupa juga pada Ustaz Asnil. Terima kasih Ustaz Asnil. Ustaz Asnil antara yang turning point saya. Alamak, buku Ustaz Asnil kali hijau. Kita buat green screen tak nampak Ustaz Asnil. Kali hijau bila green screen tak nampak. Siapa tak dapatkan buku Ustaz Asnil ni, apa khabar waris dan pesakit, belilah. E-book ni ada. Kalau kata nak infak, hubungi Ustaz Asnil. Dan saya tengok dalam FB Tuan TJ Hussein pun ada di Singapura, buku ni dah sampai. Tuan-puan, kenapa saya tunjuk buku ni pada malam ni? Sebab buku ni telah menjadi turning point sewaktu saya di dalam hospital. Waktu saya berputus asa dalam hospital tu, saya nampak buku ni tinggal satu. Pasti Melaka nampak lah kan, takkan lebih jauh. Kalau betul tak nampak. Okay? Sebab waktu tu saya jumpa buku ni tinggal satu je dekat hospital. Dah buruk dah lusuh Ustaz Asnil. So saya baca. Bila saya buka pertama je, kedua je, air mata saya habis. Air mata saya down. So masa saya tengok sakit tu meningkatkan darjat di sisinya. So saya rasa sakit ni Allah nak naikkan darjat aku. Turning point saya berlaku kat situ. And then bila saya keluar daripada buat tuan-puan, apa saya buat? Saya cari Ustaz Asnil. Saya cari beliau. Saya cari tapi Ustaz Asnil berada di Tanah Suci pada waktu tu. Okay? So pada waktu tu Ustaz Asnil berada di Tanah Suci Mekah membawa orang pergi umrah tak saksi waktu tu. Belum musim haji lagi. Waktu tu Ustaz Asnil bawa orang pergi umrah. Dan Ustaz Asnil, saya dapat daripada adik Ustaz Asnil, adik beliau kata Ustaz nak jumpa saya pada tahun 2018 tu. Tapi kami terputus pada waktu tu. Saya lupa, Ustaz Asnil pun lupa. Tapi tuan-tuan, apa yang saya nak cerita malam ni? Bukan cerita pasal Ustaz Asnil. Saya cerita bila you nak buat sesuatu tuan-tuan, you kena ada satu foundation. Apa yang tadi Tuan TJ cakap je lah. You kena ada satu foundation. Apabila kita nak berjaya tuan-tuan, kita kena ada satu foundation, iaitu asas yang kuat. So bila kita ada asas yang kuat, kita nak. Bila kita nak, kita kena betul-betul tetapkan kita punya asas tu bahawa kita nak. Kita kena percaya bahawa itulah asas kita paling kuat. Hari ni kalau kata kita nak buat rumah,
kita punya foundation konkret kita kena kuat. Kita punya lantai bawah tu. Kalau you tak betul-betul, you punya konkret tu kuat di peringkat foundation, you sendiri pun tak confident bila rumah nak duduk. Betul tak? Dan naik bumbung pun fikir 2-3 kali. Betul ke ni kan? Betul ke ni kan? Dan masuk rumah sendiri pun takut. Sebab you tak trust dengan foundation daripada awal tu. Kita upah kontraktor buat. Kontraktor buat rumah, kita tengok, aku bayar nak murah. Kontraktor hantar, dia punya simen bancur macam cair tu, Encik. Betul tak? Dia bangun simen tu, contoh waktu kita tengok KLCC masa dibina, ataupun kita tengok masa Menara Kuala Lumpur dibina, apa jadi? Berapa tan simen tu, Menara Kuala Lumpur, tak ingat saya. Berapa tan simen perlu dicurahkan berterusan pada waktu tu. Dia tak boleh miss. Kalau dia miss, foundation takkan kuat. Macam itulah cerita tuan-puan. Foundation you kena kuat. So pada waktu tu, bila saya cakap saya nak jumpa Ustaz Asnil, kami terlupa. Tapi foundation saya letak kat mana? Saya letak dalam YouTube channel saya. Saya ceritakan 15 kenapa Allah bagi kita sakit. Ada dalam buku ni. Kenapa? Waktu tu saya tak jumpa Ustaz Asnil lagi pun. Tapi saya kata, kalau aku nak jumpa dia, aku kena ada satu keseruan. Aku kena buat sesuatu. Kita tak boleh cakap kita nak saja. Kita kena buat sesuatu untuk kita dapatkan sesuatu yang kita nak. So saya buatlah sesuatu. Saya buatlah video tu, saya cerita kenapa 15 sebab kenapa kita sakit. Pada tahun 2018. Tapi tuan-tuan, bila saya lupa benda tu, tahun lalu, masa kita PKP dibenarkan buat khusus offline, saya jumpa Ustaz Asnil di Bangi. Di dalam kelas tulis ibu yang dianjurkan oleh Puan Syida kita, SS. Peserta dalam tu, tuan-tuan, 2 orang je. 2 orang je peserta. Puan Fauzia, Ustaz Asnil. Setelah sejam dah makan nasi lemak Ustaz Asnil, baru saya tahu depan saya ni adalah Ustaz Asnil saya nak jumpa pada tahun 2018. Subhanallah tuan-tuan. You bayangkan Allah Ta'ala kalau dia nak bagi kat kita sesuatu, dia tak bagi on the spot, on the cash. Dia tak bagi kat situ. Tapi kalau kata kita letak foundation kita kuat, insya-Allah dia akan bagi. Sama juga kita buat rumah. Malam kita cerita pasal buat rumah aja. Kan? Kita buat rumah Kita buat foundation kita. Yang penting kita buat. Tapi banglo naik tak naik kita tak tahu rugi. Buat dulu. Bila foundation dah ada, esok buat sikitlah naik tiang. Lusa buat sikitlah naik tiang ketiga. Tulat buat dinding lah. Tapi kalau kata kita cakap nak rumah banglo, tapi satu hapa pun kita tak bermula, kita tak berani nak bancur simen tu tuan-puan, sampai bilalah impian kita tu, kita matlamat kita ni, kalau hidup tanpa matlamat ni, ibarat mati sebelum mati lah. Kan? Biar kita mati dulu sebelum kita mati. Sebab itu kita tak matlamat. Kan? So tuan-puan, itu foundation saya. Foundation saya pada permulaan, itu yang saya buat tuan-puan. So malam ni saya nak share asas yang saya tetapkan untuk saya nak mencapai kerja. Walaupun saya tak berjaya banyak pun kan. Saya ni pemegang diploma je kan. Kan? So sekarang ni alhamdulillah Tuan DJ, bila saya bertemu dengan semua kluster doktor-doktor pakar apa semua ni kan. Memang saya pun tiba-tiba nak sambung belajar. Dah ini baru siap satu assignment. Saya baru siap satu assignment 1,500 patah perkataan yang saya tak pernah terfikir saya nak sambung pun. Saya kena bayar 16,500 pakai duit sendiri. Dalam keadaan saya nak berhenti kerja macam ni, dalam keadaan bisnes tengah macam ni. Tapi saya berani untuk bayar 16,500 untuk belajar sendiri. Kenapa? Sebab saya jumpa Dr. Nora. Dr. Nora bawa kluster doktor semua. Dr. Nora bawa kluster doktor. Mana dia jumpa dah? Ajak orang pertama Dr. Nora ada bawa adalah siapa? Dr. Emilia, Dr. Kamarubaya. Siapa lagi ya? Dr. Ayu. Dr. Zila. Semua doktor. Saya kata semua doktor. So kalau kata saya tak ambil peluang kat sini, saya amat rugi tuan-tuan. Saya amat rugi. So apa? Inilah peluang untuk saya. Saya nak curi, tolong buat assignment boleh tak? Contohlah Contoh tu ni cik, contoh kan. Rugilah saya dikelilingi oleh profesor-profesor, tapi saya tak nak sambung belajar. So saya ambil challenge tu. Walaupun cakap buat apa? Sebab tuan-tuan, Islam dia tidak mengajar kita umur 21 tahun diploma. Umur 24 tahun, 25 tahun, degree. Umur 27 tahun, master. Umur 29-30, PhD. Islam bukan macam tu, tuan-tuan. Islam bukan macam tu. Islam adalah belajar sampai mati. So, once you ada PhD pun, you belum pakar lagi. You baru pakar satu bidang. Baru pakar satu bidang. Ada bidang lain kita belum pakar. Hari ini kita serah pada yang ahli. Kalau nak tanya pasal tajwid, jangan tanya saya. Tanyalah Ustaz Asnil. Betul tak? Kalau nak tanya pasal kuman ke, teropong ke apa, tanyalah Dr. Nora, Dr. Emilia, semua game pathologis. Kalau nak tanya pasal buat video, macam DJ ke apa, tanyalah Tuan TJ kita. Dia selalu buat talk show. So tuan-tuan, kita serah pada yang ahli. So tuan-tuan, hari ini saya ada ahli-ahli. So asas saya malam ini saya nak share adalah 3 perkara. Pertama adalah kita kena yakin apa yang kita mahu. Kita kena yakin. Walaupun benda ni klise, banyak kali dah MS cakap kan. Tapi inilah yang Tok Guru saya cakap, betul tak? So pertama adalah kita kena yakin apa yang kita mahu. So tetapkan dengan jelas tuan-tuan.
tetapkan dengan jelas. Jangan terkejut Dulu saya punya student peserta waktu saya ajar untuk apa khusus say no to hutang. Saya ingat khusus buat say no to hutang. Padahal saya pun hutang banyak juga, kan? So kita mengajar orang pandai, tapi ilmu tu berjaya. Saya suruh dia kata, okey, berapa ringgit kau hutang? Dia kata, tuan, saya ada hutang biar rakyat 30,000. Balik, kau tulis kertas, kau tampal kat semua tempat. Terutama dalam toilet. So pagi kau mesti masuk toilet dulu, tak Syam? Pagi masuk toilet dulu, saya masuk toilet dulu lah kan. Tak tahulah orang lain, tapi saya masuk toilet dulu. So mesti masuk toilet dulu. So bila masuk toilet, saya akan tengok dalam toilet. Hutang 30,000, hutang 30,000. So subconscious mind you tuan-tuan, dia akan bercakap, kau nak settle hutang, kau nak settle hutang, kau settle hutang. Alhamdulillah tuan, anak murid saya 3-4 orang, dalam masa kurang 30 hari, diorang settle hutang diorang. Hidup diorang sekarang. Alhamdulillah hidup lagi. Orang nak berjumpa, insya-Allah saya akan jumpa dalam satu talk show, saya akan panggil diorang. Diorang boleh cerita apa yang ilmu saya ajar. So you kena yakin dengan jelas apa yang kita nak. Kedua tuan-tuan, kita kena letakkan semua angan-angan kita ni adalah sebuah tanggungjawab pada diri kita. Tu kena faham tu. Kau cakap, aku ada cita-cita. So saya ajar anak saya 4 tahun, Malika. Saya kata, walaupun 4 tahun, dia faham tau. 4 tahun ni betul, dia faham. Betul Ustaz, betul Ustaz. Kalau 4 tahun ni, itulah waktu kita nak ajar dia baca Quran ke apa semua tu. Dia faham. So saya kata, Malika, nak besar dia apa? Nak angkat sampah. Ingat bang. Dia nampak orang angkat sampah, dia nak kerja angkat sampah pula. Itu nak jadi doktor. Sebab dia kawan Dr. Nora, Dr. Ayu, nak jadi doktor. Tiba esok dia nampak orang angkat sampah, nak angkat sampah pula. Lepas tu dia tengok TV, bomba. Naik dia bomba pula. Lepas tu dia tengok TV lagi sekali, naik dia polis pula. Saya pun pening lah. Kan? So, saya cakap dia, apa Malika nak, boleh. Selalu saya cakap dia waktu dia tengah tidur, tuan-tuan. Sebab apa? Subconscious mind kita amat kuat. Waktu saya belajar dengan Bob Proctor, Law of Attraction, Bob Proctor ajar, kalau subconscious mind, tuan-tuan, kita bercakap time dia tengah tidur. So, apa? Kita punya minda sedang bekerja waktu kita tengah tidur. Kalau tidak macam nak datang mimpi, betul tak? Macam mana mimpi itu boleh wujud? Maksudnya minda kita bekerja waktu kita tengah tidur. Sebab tu, saya selalu bercakap dengan anak saya. Saya bercakap dengan dia, saya kata, Malika, ayah nak pergi kerja ni. Ayah nak cik makan. Malika bangun, Malika kena doakan ayah. Malika akan doakan ayah. Kalau Malika tak doakan ayah, macam mana ayah nak beli jam baru Malika? Tadi dia tengok jam, harga 1,000 lebih. IMO tu. Aku tak tahu, anak budak-budak sekarang umur 4 tahun pun tahu jam harga 1,000 lebih. Kan? Jam IMO tu. Rupanya tengok kat YouTube. Saya kata, Malika, nak jam ni? Boleh. Minggu ni, ayah tahu dah hafal 3 kul. Qul Allah, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas. Ayah belikan minggu depan. So, saya tanamkan dalam minda dia bahawa, kalau kau nak, itu ada tanggungjawab. Apa kau nak, itu bukan impian kosong. Itu adalah tanggungjawab. Kalau kau tak capai kau punya impian tu, maksudnya kau tidak bertanggungjawab pada apa yang kau nak. Kalau ini, kalau kata saya nak master saya, tahun depan saya akan ambil master saya setahun je, saya kena tanggungjawab pada master saya tu untuk saya dapat. Saya tak boleh main-main benda ni lah. Yang ketiga, tuan-puan, kita kena bersedia untuk hadap segala ujian dan cabaran. Saya tahu Tuan TJ usia ni buat talk show penuh dengan cabaran, tuan-puan. Ini senang kan nak buat benda ni. Nak buat klip-klip tadi kan, buat slide, buat klip-klip tepi tu kan. Bukan senang TJ Padu. TJ Padu KPA kita kan. Bukan senang nak buat klip-klip tepi tu kan. Dr. Nora bukan senang nak suruh orang tekan thumbs up semua tu. It's not easy untuk kita buat sesuatu. Tapi once kita dah nak ada foundation yang kuat untuk kita berjaya, kita kena bersedia untuk hadap segala ujian. Kita kena bersedia untuk hadap kecaman, haters, orang suka kita, orang jatuh cinta dengan kita, kan? Orang nak ambil gambar dengan kita, kan? Orang nak berkenalan dengan kita. Sebab tu isteri saya, seorang perempuan yang amat kuat lah, sebab dia kena faham saya. Orang nak ambil gambar dengan saya, malam-malam handphone saya. Isteri saya adalah seorang wanita yang tak pernah check inset saya. Tu. Sebab dia kata kalau dia check, dia sakit hati. Itu kan, isteri saya, Maya boleh PM dia, Dr. Nora boleh PM dia, no worry, saya tak takut. Sebab apa? Dia kata kalau dia tengok, dia sakit hati. Sebab tu, isteri saya bukan friend FB saya, Tuan DJ. Dia friend dengan Dr. Nora, Dr. Ayu semua ni. Saya, suami, dia tak friend. Sebab dia kata dia sakit hati. Sebab gambar saya suruh dengan perempuan lah, ambil gambar. Sebab kita memberi inspirasi kepada orang. Itu dia trust. Dia trust kepada saya, dia kata, apa kalau saya tengok kan saya sakit hati. So, dia tak tengok handphone saya. Kan? Okay? Itu kelebihan dia lah pula kan. Okay? Alright. So, kat situ adalah 3 perkara macam ni saya foundation saya. Okay. So tuan-puan, hari ni apa masuk trust pada diri saya? Tadi kita pergi ke foundation. Ini soalan saya tengok di dalam slide saya tu, Tuan DJ kata pasal trust. So trust ni, saya tak gerti nak akronim, saya tak gerti. Saya tak gerti benda-benda tu. T tu apa, A tu, saya bukan jenis tu. Saya tahu trust tu, tengah-tengah ada U. Apa-apa you nak berjaya tuan-puan, you kena ambil U kat tengah. Bila you, kalau tadi Tuan DJ, kalau tuan-puan ingat apa Tuan DJ cakap tadi tu, Masih Shiro ini. Saya tak hebat pun. Kan? Lagi kalau tak makan ubat kan tumbang kat saya kat jari kan. So, nak pergi cucuk vaksin pun takut. Cakap je berani, takut. Nak cucuk vaksin. Malam tu tak tipu tuan-tuan puan semua, saya tak tipu malam ni. Malam tu saya solat taubat, Dr. Nora.
Esok nak ambil vaksin tu, orang solat taubat kan. Malam tu malam Jumaat, saya cuci hari Jumaat, malam tu hari Khamis. Solat taubat saya, solat ajar. Ya Allah aku, janganlah esok aku ada apa-apa alergi ke apa. Takut padahal leher ni 6 bulan sekali, 6 jarum ni, botok. Pun takut lagi nak vaksin kan. So, semua orang ada ketakutan dia. Tuan-puan, saya tak hebat mana pun. So, apa masuk trust? You ambil TRU. You tu you ambil. Use me. Tuan-puan, bersama MHZA, use me. You kena trust me and then you must use me. You need to use me. Gunakan saya. Gunakan saya. So, gunakan saya untuk you nak bangkitkan diri you. You gunakan saya untuk inspiring you. You gunakan saya untuk capai you punya matlamat. Gunakan saya. Jangan gunakan duit saya. Gunakan saya. Gunakan apa yang saya ada. Sampai hari ni, sampai ada yang MS. Okey, kau tengok cantiklah stylo. Padahal saya pakai benda ni sebab secretary, so saya pakai. Sebab hilangkan anxiety saya, kepala saya bergerak. Hari ni dah jadi macam fashion orang nak pula dah. So, tuan-puan, use me. Use me. Itulah trust. TRUST. You kat tengah-tengah tu, you ambil satu cukup lah. Saya tak kerti nak buat T itu apa. Tidak ada rahsia ke. Saya tak pandai. R tu rahsia, T tetap. Saya tak pandai lah. Tak kerti kan. Saya tak kerti berpantun lagi benda tu. Tapi saya tahu tuan-tuan, trust maksud dia adalah you use me. Gunakan saya. Bila you gunakan saya, maksudnya tuan-tuan percaya kepada saya. Kalau kata saya gunakan tuan-puan, maksudnya saya percaya kepada tuan-puan. Bukan saya letakkan beban kepada Tuan TJ Padu kita sebagai kita punya ketua pengarah akademik. Tak ada gaji pun. Bukan saya letak beban kepada Dr. Ayu untuk jadi saya punya executive secretary. Bukan beban saya letak pada Dr. Nora untuk jadi saya punya BOD, Board of Director. Bukan beban saya bagi pada Dr. Ustaz Asnil untuk buat program kita buat program apa itu? Nuzul Al-Quran. Bukan beban saya bagi pada puan Ita kita untuk buat poster achievement. Itu bukan beban tuan-tuan. Bila saya bagi satu tanggungjawab, itu adalah trust. Jika kalau kata siapa yang biasa dapat tugasan daripada saya, tiba saya senyap saya tak bagi tu, patutnya tuan-tuan kena risau tau. Patutnya kena risau. Kenapa MS tak bagi aku kerja kan? Dulu selalu bagi aku kerja. Sekarang kenapa MS tak bagi aku kerja? Maksudnya tuan-puan, trust tu dah hilang sedikit dah. Tapi kalau orang leader tu dia asyik bagi kita kerja, maksudnya dia bukan gunakan kita semata-mata. Dia trust kat kita. Dia trust kat kita lebih daripada orang lain. Sebab apa? Kalau aku bagi dekat A ni, seminggu tak siap-siap. Tapi kalau aku bagi kat B ni, esok dah siap dah. Maksudnya kita trust. Kita trust pada orang tu dan orang tu trust pada kita. Itulah maksud trust. You tu adalah use me. So tuan-puan, akhir saya pada malam ni saya tak cakap banyak. Minggu depan mungkin saya ada lagi kot kan. Kalau dia jemput lagi lah kan. Okay. So tak boleh cakap banyak. Habis buah saya habis nanti. Tiba kena 4 minggu kan. Tiba Tuan TJ jemput sekali minggu depan habis buah. Hari ni bagi satu buah dulu lah kan. Okay. So tuan-puan, untuk kita berjaya dalam hidup kita, terutama dalam MHZA, saya tidak ada apa-apa pun. MHZA ni hak kita semua. Allah Ta'ala bagi saya ilham je. Saya nak share daripada buku saya. Yang Tuan TJ Padu photostat buku saya. Semua orang nak buku ni. Semua nak buku ni. Sampai kali ni saya tak, hanya Tuan TJ Padu berani tweet daripada HQ untuk photostat. Tapi saya yang izinkan. So insyaAllah saya akan keluarkan besi baru. Saya akan type balik lah sebab dah lusuh benda ni. Tuan TJ Padu tolong pasangkan plastik depan ni. Dah koyak lah. Tajuk pun dah koyak lah. Okay. So tuan-puan, nak tajuk dia. Tajuk pun dah koyak tajuk lah. Dr. Ayu kan tolong print gambar baru. Tajuk pun koyak lah. Formula untuk hilang. So malam ni saya nak share daripada buku saya ni ada 2, 4, 5. Okay? Ada 5. Tuan-tuan, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang leader, tuan-tuan, pertama, you mesti ada ability. Ability to drive people forward. Itu dalam FB saya suruh tulis. Ability to drive people forward. Not ability to command people forward. Not ability untuk arahkan orang. Tak. Ability to drive people forward. You drive dia. Drive, belok kanan, belok kiri. Maneuver kan. Kalau pilot maneuver lah. So drive. Kita drive dia. Dia nak masuk longkang, kita tarik ke tengah balik. Tuan-tuan, takkanlah saya nak biarkan tim saya terbabas masuk dalam semak. Sebagai seorang leader tuan-puan, kalau kata tengok orang tu teruk, orang ni jahat, orang ni nakal, orang ni berdegil, takkan kita nak biarkan dia terus sesat dalam semak. Kita kena ambil dia tuan-puan, kita kena ambil dia sahabat kita kena tarik dia keluar, kita sebagai leader kena tarik dia keluar dari semak tu, tunjukkan jalan balik. Ni jalan, ni karak. Yang kau pergi masuk semak jalan lama buat apa? Ni karak highway baru ni, Geti Sempah. Yang kau pergi masuk jalan lama buat apa? Tarik dia tuan-puan. You ada ability to drive people forward. Yang kedua, you ada ability to bring people untuk join kita punya program. Program malam ni. Program tu Ustaz Asni buat tentang dengan Pak Ku mengaji. Program apa program yang baik, selagi yang memberi kebaikan, you ada ability untuk ajak orang ke arah sesuatu program yang baik.
Yang ketiga, you ada ability, to bring people buat apa yang kita buat. Okey? Sebab ni saya tukar bahasa Inggeris putih pun saya tak translate habis lagi. Nak kena buat versi baru ni kan. So dia ada ability untuk bawa orang buat apa yang kita buat. Jangan kita buat benda yang jahat, kita ada ability untuk ajak orang buat jahat pula kan. So janganlah. Ability untuk ajak orang buat benda yang kita buat. Hari ini kita boleh ada ability, yang keempat adalah ability untuk duplicate dan juga transfer our technology to people. Ini ada kena-mengena dengan MBJA pada tahun ni, tuan-tuan. Kita kena ada ability untuk duplicate apa yang kita buat ni dan transfer kita punya teknologi ni kepada people. Yang orang tak tahu ni. Yang tak tahu pasal e-book lagi, nak tekan mana PDF, mana nak CS kat mana, tak tahu lagi ni. Kita kena ada ability untuk bercerita tentang teknologi. Sebab tu saya sambung master saya, master in technologies management. Sebab ada kena-mengena dengan apa yang kita buat sekarang. Yang terakhir tuan-tuan adalah kita ada ability untuk bagi inspirasi kepada orang dan juga bagi motivation pada orang. Walaupun diri kita tak termotivasi pun kan. Kadang-kadang termenung juga kalau sakit petang-petang kan. Mengungut seorang juga lah, kenapa aku sakit ni. Mengungut juga. Tapi jangan tunjuk pada orang. Jangan tunjuk. Tunjuk pada haiwan tak apa. Dekat home kita ni ada anjing bawah tu 3 ekor. Saya masih suka anjing. Cuma saya tak boleh, kalau kat Lumnas saya pegang anjing. Saya pakai seorang tangan lah. Saya beli anjing dia. Anjing pegang kita tu. Nama dia Padang. Dah mati lah. So kat bawah home kita ni ada 3 ekor anjing. So bila balik, au, 3 ekor bawah tu. So sampai kenal kita. Tuan-puan, jangan bercakap dengan binatang. Cakap dengan orang. So kita kena motivate dengan orang. Walaupun kadang-kadang pagi, saya akan bagi kucing makan. Kucing liar. Kerja saya pagi-pagi, saya akan cari kucing liar. Cari kucing liar, bagi kucing makan. Tong sampah saya akan paksa kucing tu tak tong sampah. Tangkap bagi makan. Tuan-puan, kenapa saya cerita pasal benda ni? Sebab kita nak motivate diri kita. Kita kena motivate orang, kita kena motivate diri kita. Okey, itu 5 perkara. Tuan-puan, untuk menjadi seorang leader, kita bukan sekadar bercakap. Untuk memimpin, bawa orang ke arah kejayaan, kita tak boleh sekadar bercakap. Ianya lebih daripada itu. Saya tinggalkan tuan-puan dengan persoalan tu. Okey, bukan sekadar bercakap, tetapi ianya lebih daripada itu. Saya ulang kali ketiga. Bukan sekadar bercakap, tetapi ianya lebih daripada itu. So, siapa boleh sambung benda tu, apa lebih daripada itu tu, nanti saya hadiahkanlah buku saya ni kan, untuk 10 orang kot. Tuan TJ, tolong ingatkan saya nanti. Saya akan tulis, saya akan hadiahkan dalam talk show 4 minggu ni, saya akan hadiahkan untuk 10 orang yang boleh jawab benda tu lah. Okay? Yang terakhir tuan-puan, ayat saya terakhir pada malam ni adalah, untuk memimpin, kita semua telah memilih satu jalan yang sukar. Untuk memimpin, kita semua dah memilih satu jalan yang pedih. Untuk memimpin, kita semua dalam MBJA tuan-puan telah memilih jalan yang sakit, jalan yang penuh orang tak nak, ni. Sebab apa? Hari ini apa saja pun kita akan dipertanggungjawabkan di depan Maha Pencipta kita. InsyaAllah satu hari nanti kita akan bertanggungjawab depan dia. So tuan-puan, bila kita dah memilih untuk memimpin, kita dah ajak orang join dalam perniagaan MBJA, kita dah berada di barisan hadapan untuk menjawab di hadapan Yang Maha Pencipta esok. Itu saya teman-teman, di perkongsian saya pada malam ni. Semoga tuan-puan terus bersemangat, sihat dan terus sampaikan dakwah kita, keep sharing kepada orang benda-benda yang baik. Kerana apa? Benda yang baik akan datang bagi kita. Cakap yang baik-baik akan datang bagi kita. Beri yang baik-baik pada datang bagi kita. Hari ini kita bagi RM1, Allah Ta'ala akan bagi kita 10. Percaya pada rezeki, kerana rezeki itu milik Allah Ta'ala. Jangan menunggu pada rezeki, sebab kita bukan pemilik rezeki. Pemilik rezeki adalah yang atas tu. Dia yang bagi kita rezeki. Tuan-tuan, jihad ekonomi, jihad ilmu, jihad pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, Mr. TJ. Alhamdulillah. Terima kasih Sifu Masa Shiro. Perkongsian yang saya tulis satu persatu dan saya rekod juga supaya saya akan ingat, ibarat macam Masa Shiro berdepan kat muka saya dan akan ingat apa yang disampaikan. Memang tepat, pilihan yang kita pilih ni bukan pilihan yang senang apabila kita nak membimbing ramai kawan-kawan kita untuk ke tempat kejayaan masing-masing. So, saya akan teruskan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Sifu yang banyak nota-nota yang saya tulis di sini supaya dia memberi manfaat kepada saya, insyaAllah dunia dan akhirat, insyaAllah. Tuan Ayu, sebelum saya bermula, kasih saya screen gallery. Saya nak tengok berapa banyak orang akan thumbs up alert masih bersama saya. Thumbs up please. Saya nak tengok berapa ramai thumbs up. Yang masih tutup video mungkin ada kerana teknikal. Saya harap mungkin boleh taruh
something dekat chat group. Saya just nak tengok you all are present, okay? Sebab penting saya rasa. Dan saya mengucap ribuan terima kasih pada Ustaz Muhammad Hasnil memberi saya buku. Allahu Akbar. Saya cakap, ya Allah, saya terharu apabila terima 3 set buku ni. Tuan Hazril, saya cakap isteri saya, inilah Tuan Hazril yang nampak you dekat hospital. Inilah hadiah untuk isteri saya. Ya Allah, saya cakap. Hari ini saya nampak Tuan Hazril, Allah Ta'ala memang Allahu